Berenam Anwar. Tapi jangan lupa, perjuangan mesti diteruskan. Sangat tersinggung, tercuit, ada sebagai manusia, tetapi perlu ulang konspirasi dan khianat, dan itu tak boleh lah. Itu tanya dia, bukan tanya saya. Saya dibesarkan dalam keluarga politik. Ayah saya dulu dimula sebagai ketua pemuda UMNO, kemudian pimpinan. Juga ibu saya, dan masa itu masa permulaan pergerakan kaum ibu masa itu, dan juga saya sering ikut, dan saya tahu betapa kena berjalan hampir satu hari ke kampung-kampung di sekitar Bukit Mertajam masa itu, Alma, kampung-kampung pedalaman, hanya untuk memberi kesedaran apa erti merdeka dan tolong bangkitkan kehidupan masyarakat. Dan masa itu ayah saya kira maknanya kelas pertengahan ya. Masa itu hospital assistant di quarters Bukit Mertajam. Tapi bila pergi ke kampung, untuk kawasan-kawasan yang paling miskin, dia memberi kesan kepada saya, walaupun masa itu masih saya di sekolah rendah. Saya ingat itu pengalaman yang penting sebelum saya kenal tokoh dan perjuangan. Ayah saya, dia selalu latih kita baca dan juga bercakap dalam bahasa Inggeris, lebih sedikitlah daripada keluarga biasa, kerana kami masa itu duduk di bandar sebelum saya pindah sepenuhnya ke Ceruk Tokun. Jadi adalah asas. Sekolah pun sekolah Inggeris daripada sekolah Melayu. Kemudian masa itu dia panggil Special Malay Class, maknanya peralihan ke sekolah Inggeris darjah 6 ke Malay College. Dan guru-guru Malay College itu luar biasa, ketekunan mereka memaksa. Ada hari-hari yang kita mesti bercakap sepenuhnya bahasa Melayu, tapi ada hari-hari yang semesti sepenuhnya bercakap dan membaca buku-buku bahasa Inggeris, kalau tidak didenda. Bakat terpendam itu belum dicungkil sepenuhnya. Saya tak tahu, kerana tidak ada kelas khas masa itu ya, cuma ada ustaz kampung ya, yang Ustaz Wan Ahmad. Dia lahir dan dibesarkan di Mekah. Dia mengajar dan selalu dia latih kita untuk menyampaikan pidato. Maksud itu kita baca tazkirah di masjid, walaupun kadang pendengarnya 4 orang atau 5 orang ya. Dia suruh bagi tajuk dia. Kemudian di sekolah, terutama di Malay College, saya memang dalam pasukan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Dan itu saja namanya latihan, tidak lebih daripada itu. Dan saya suka juga hafal pidato-pidato. Kalau dulu sekolah Inggeris, maklum sekolah Malay College itu Abraham Lincoln, Winston Churchill. Jadi itu yang itu pun tidak saya tidak fikir kita ikut style mereka, tapi memilih untuk menghafal bait-bait pidato yang agak unggul dalam sejarah. Saya masih ingat bila Perdana Menteri Tan Norm Titicaca datang, itu kali pertama saya ditangkap kerana kita bantah lawatan dia kerana penindasan ke atas umat Islam di selatan Thailand. Itu Tan Norm Titicaca. Ya. Kemudian peristiwa Bali. Peristiwa Bali bukan dicetuskan oleh mahasiswa, dicetuskan oleh petani baling Sikh akibat kemiskinan atas kerana kejatuhan harga getah. Dan memang sengsara hidup. Mereka berhimpun di Alor, di Baling, puluhan ribu. Ini jarang berlaku dalam sejarah. Kita ingat 74 tu setelah
dasar ekonomi baru diluncurkan. Jadi bicara soal dasar ekonomi baru, bela nasib rakyat miskin, tapi rakyat miskin bangkit. Dan jarang nak difikirkan kemungkinan orang Melayu akan bangkit, melainkan mereka betul-betul derita dan sesak. Dan itulah maka termuncul cerita mereka hidup dalam kelaparan dan terpaksa makan ubi dan sebagainya, makin sakit teruk kerana keracunan dan sebagainya. Jadi kita sebagai pimpinan mahasiswa dan belia pada masa itu tentu sambut dan melakukan bantahan, unjuk rasa menentang pengabaian oleh kerajaan. Kerana kerajaan biasalah, ini salah Amerika Syarikat, kena stockpile, kita tak ada keupayaan dan kena rakyat kena sabar. Ini naratif yang biasa kita dengar. Jadi kita bantah. Untuk itu saya ditahan selama 22 bulan tanpa bicara di Kemunting, tapi sebab ialah kemiskinan rakyat Bali. Ini kurang-kurangnya memberi kesedaran bahawa orang Melayu sendiri yang bangkit menentang kerajaan, bantah kerana mereka nasib orang miskin diabaikan, walaupun pada masa itu telah diperkenalkan setelah 3 tahun dasar ekonomi baru. Tak ada siapa yang memilih penjara-penjara ini tempat penyiksaan lah, ya, bukan ampuh. Walaupun masa itu di kem tahanan politik Kemunting itu tidak seperti mana penjara yang saya alami kemudian, ya. Dia masih macam dormitory, ada sedikit kelonggaran berbeza dengan apa yang saya alami kemudiannya. Tetapi seperti mana kita tahu, pada masa itu ya, saya telah menjadi siswa azhar dan mengambil masa itu masters in literature di bawah Nakim Al-Atas, ya. Telah mula menulis, buat kajian, kemudian dibatalkan oleh universiti. Oh, maksudnya Datuk Seri dah ambil master? Ya, dah hampir siap masa itu. Hampir siap. Tetapi dibatalkan. Jadi saya protes dan langsung tidak sambung, ya. Dan Profesor Nakim Al-Atas itu berulang kali datang, ya 3-4 bulan sekali untuk supervise, dan puas hati dengan kemajuan bab-bab yang saya dah mula tulis. Tapi bila dibatalkan, saya pantang nak merayu kerana saya tidak fikir universiti harus ambil sikap yang sedemikian. Dia tahu saya bukan cuai, saya di penjara dengan semua yang terbatas, dengan buku dan pengawasan dan penyeliaan yang juga terbatas. Ya, itu ya saya tak kesal. Kemudian menarik bila saya jadi Menteri Pendidikan, saya lihat file-file itu. Oh, tengok balik Ya. Itulah Profesor berkenaan kata, ya saya bukan keputusan saya diarah oleh menteri, biasalah itu naratif yang sama. Hari ini surat khabar, semua surat khabar tempatan mengaibkan saya, menghina saya, tetapi rakyat tidak percaya. Kita harus belajar dari pengalaman ini, iaitu kita harus bagi ruang. Siapa saja boleh dituduh, mesti ada sistem yang dipertahankan. Pertuduhan itu mesti berasas, media mesti bagi liputan yang adil, badan kehakiman juga harus bebas. Kalau dalam keadaan sedemikian, tidak ada sebab mengapa sesiapa harus memilih untuk jalan keluar termasuk jalanan. Tapi bila ditutup semuanya, bila ketua polis negara menjadi juru cakap dan alat aparat pemerintah, seperti kita lihat pada ketika itu, terjerit-jerit, terlolong lebih teruk daripada ketua penerangan UMNO umpamanya, ya. Kemudian ketua hakim negara yang terlibat dalam beberapa kegiatan yang dianggap rasuah
dan kemudian terbukti dalam laporan Suruhanjaya Diraja yang korek, yang minta peguam menulis. Jadi bila hakim begitu, polis begitu, pendakwa begitu, ramai juga yang dah mati, jadi saya tak maulah sentuh lebih daripada itu. Jadi saya lihat apa pilihan? Pilihan ialah untuk rakyat jadi hakim negara. Itu yang disebut rakyat hakim negara. Rakyat turun ke bawah. Suara rakyat, suara keramat. Kebetulan Datuk Seri Najib ulang itu. Ada orang bantah, oh ini suara rakyat, suara keramat. Ini macam keramat ni Tuhan. Tak, dia karamah ni karamah insaniyah. Walaqad karramna bani Adam. Itu karamah manusia. Bukan karamah yang disebut dalam ini kalau kupas ilmiah sikit. Dia ada beza vox populi, ni maknanya suara rakyat. Voice, the popular voice of the people. Vox populi disebut kalau pahaman Kristian yang agak ortodoks, vox populi, vox dei, maknanya mestilah suara Tuhan. Kita tidak, kita hanya suara rakyat, suara keramat menuntut, walaupun pada hemat saya harus juga ada pertimbangan akhlak dan etika. Orang ni kadang-kadang bertangkap prinsip, kadang-kadang cari makan, kadang-kadang tahan sekalah kena ugutan. Ada orang kuat masuk penjara atau ditangkap sekali, keluar terbalik 180 degree. Ini yang disebut oleh mahkamah, disebut turnover ni, ya. Yang kedua, atau yang keduanya daripada tak ada duit di tepi jalanan, tahu dengan rumah, dengan kereta, dia punya naratif pun berubah. Tapi tak heran dalam sejarah PAS, berapa presiden PAS yang keluar parti? Berapa timbalan presiden PAS yang keluar parti? UMNO, presiden UMNO yang keluar parti. Timbalan presiden, pimpinannya. Jadi mengapa jadi keadilan tidak jadi yang kelainan? Ya. Pengkhianatan itu berlaku dalam mana-mana sejarah perjuangan. Sebab itu kita tidak pandang ringan yang mengkhianati perjuangan. Soalnya sebab apa dia pilih untuk khianat? Ya. Kedudukan. Sebab konspirasi ambil alih kuasa. Sebab dia nak jadi kaya. Sebab cari kedudukan. Orang boleh pilih sekarang. Orang tahu sekarang. Ya, jadi saya tidak kan. Mungkin kadang-kadang masa itu ada juga saya di mahkamah dan tak dapat delaraikan semua hal. Ataupun setengah orang dia kata, aku dah tolong Anwar ni puluh tahun, nak jadi calon pun tak dapat. Macam mana? Kursi dah 12, yang layak 20,000. Ya? Kemudian kita dah jadi kerajaan. Kita. Saya tak ada apa. Masa tu saya ahli Parlimen Port Dickson. Ada jadi menteri, ada jadi menteri. Saya paling bijak. Saya ahli parlimen yang pintar. Saya ahli parlimen yang ada kelayakan. Dan saya tak dapat apa. Itu banyak jadi yang sedemikian. Kalau pilih sebenarnya itu minta pengiktirafan. Sabarlah sekejap. Ya, saya terguling, tersungkur, perengkok dalam penjara sejak 98. Sampai sekarang belum ada jawatan. Sabarlah. Dapat, alhamdulillah. Tak dapat, fatawakkal ala Allah. Kalau kita yakin, tapi bila baca sedap. Fatawakkal ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Tawakal kepada Allah kerana Allah kasih kepada orang tawakal. Tapi bila tak dapat wang, tak dapat pangkat, terbalik tawakal dia. Datuk Seri Anwar Ibrahim Tun Dr. Mahathir Mohamad bercakap, dua figura ni memang sentiasa diperbualkan baik di kedai kopi hinggalah ke peringkat atasan. Secara jujurnya, Datuk Seri Anwar melihat Tun Dr. Mahathir ni bagaimana? Sebab at one time Tun mendakwa dialah polish Datuk Seri daripada bawah, memberi pelbagai peluang. Kemudian Datuk Seri dan pun selalu memamparkan dalam media bahawa sebenarnya kami tak bergaduh, kami sentiasa berbincang dan sebagainya. Tapi end up dia jadi begini. Itu tanya dia, bukan tanya saya. Kalau Datuk Seri memandang Tun betul? Saya dia ada, kalau kata dia ada peranan untuk berikan ruang, benar juga. Saya pun ada peranan pertahankan dia. Semua orang tahu kalau 87 saya tak sungguh-sungguh dukung dia. Mungkin dia berterguling juga masa itu.
kalah dengan Tengku Razali. Tapi itu masing-masing kita jalankan tanggungjawab dan berdasarkan keyakinan kita. Dia kata Anwar tak ada apa-apa diangkat. Tak, masa itu saya sudah bukan saja dalam negara tapi juga peringkat antarabangsa. Saya pernah jadi Ketua Kuasa World Assembly of Youth, ad hoc advisory advisor to the Secretary General of the United Nations, dan Asia Pacific Representative Angkatan Belia Islam, Harakatul Syabab, dan Gerakan Belia Islam Sedunia, World Assembly of Muslim Youth, Nadwah Syabab, ya. Jadi ada peranan saya masa itu diberikan, sudah dikenali. Jadi dia ambil, saya ucap terima kasih dan memang benar dia bagi ruang. Tapi kata-kata guna macam dia, tak ada apa-apa dari debu diangkat begitu, ya tak apalah, itu kenyataan politik. Ya. Dan saya 2018 dia datang, saya okeylah, terus lupakanlah dan kita sambung selamatkan negara. Kena rasakan sakit hati, tersinggung, tercuit, ada sebagai manusia, tetapi kepentingan negara mengatasi. Tapi kalau ulang konspirasi dan khianat, dan itu tak boleh lah. Jadi betul saya sekarang tak apalah, biar teruslah. Jadi saya ikut jalan saya. Saya menghadap kepada Yang Bertuan Agong setelah yakin dengan jumlah dan dukungan parti-parti, saya sebut ya, dukungan ahli-ahli parlimen dari parti-parti yang terlibat. Dan memang itu kenyataannya. Dan proses ini berjalan. Tak mungkin, tak munasabah untuk saya gunakan ruang sehingga menghadap Yang Bertuan Agong dan dalam keadaan saya tidak yakin dengan jumlah itu. Tapi dengan ihsan dan kebijaksanaan Bertuan Agong, menangguhkan untuk memastikan ada beberapa pertimbangan. Jadi saya hormat dan insya-Allah akan dapat diluruskan dalam masa terdekat. Ini bukan soal Anwar tidak. Okey. Saya dicalonkan oleh parti-parti, dan kalau sekarang PH itu majoriti parti yang 91, 92 sekarang, ya. Keduanya pilihan raya 2018 itu dia ketengahkan. Sementara Perdana Menteri sementara transisi Tun Mahathir, kemudian Anwar Ibrahim, dan kita menang. Jadi itu yang harus diketahui, bukan perkara ini baru berkembang minggu lalu atau bulan lalu seperti yang didakwa. Satu. Keduanya, saya datang dengan program, dengan agenda. Negara ini ada keupayaan untuk diangkat sebagai negara hebat, ya. Dan dari segi ekonominya, dari sosialnya, bantras rasuah, ya, pembaziran, keangkuhan kuasa. Bila jadi menteri, jadi kedudukan, punggah kekayaan. Ini kita nak berhentikan. Dan saya yakin saya dapat kekuatan dengan sokongan kawan-kawan untuk melakukan. Ya, banyaknya ada kesilapan-kesilapan lalu. Ya, tapi kita maju ke tahap ini kerana kita tahu tentang masalah derita rakyat. Saya tidak bercakap sebagai retorik politik soal derita rakyat. Saya tidak senang dengan kemewahan dan pengumpulan kekayaan sekelompok. Ganti, pemimpin silih berganti, bercakap satu hal, tapi kita tengok bagaimana mereka bergelut dengan kontrak-kontrak isteri, anak, keluarga. Jadi ini yang kita harus hentikan. Kemudian keupayaan umpamanya menarik minat soal pelaburan dan sebagainya. Walaupun sekarang ni kita hadapi COVID-19, seperti yang saya sebut di parlimen, ya, belanjawan pun disebut COVID-19, tetapi banyak yang diterjurus kepada kontrak-kontrak ini. Kenyataan saya, dan saya ingat YB Pekan pun disebut begitu, dia walaupun dia longgar sikit, saya tegas. Kita sokong dari sudut perbelanjaan COVID-19, gaji pejabat awam, emolumen, barisan depan. Kita tidak akan sokong kalau tidak dirubah dulu, ya, sebelum kita mengundi bahawa belanjawan ini mesti tertumpu kepada COVID-19.
Yang sekarang bukan. Kalau kita bagi syarat kau tak tunai, apa pilihan kita? Ya. Rebui tak pok. Maksudnya macam mana pun tetap istiqomah perjuangan, tak ada istilah fed up dan sebagainya. Rahsia dia apa Datuk Seri? Senyum. Walaupun dalam tangisan. Senyum. Tak. Saya ada keluarga baik, Azizah dampingi. Saya ada teman-teman yang setia. Saya ada guru-guru yang baik. Itu banyak membantu.